Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua sekali, pelajar-pelajar cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Faraid darjah 6. Okey, ini kitab baru Faraid darjah 6. Kita lihat dahulu seperti biasalah untuk pengenalan kitab ni kan. Kita tengok dahulu apa isi kandungan dalam kitab Faraid darjah 6 ni yang kita akan belajar dalam masa tempoh setahun ini. Pelajaran persatu kita akan belajar wasiat. Pelajaran kedua kita akan belajar pusaka bapa, datuk dan ibu. Kemudian pelajaran ketiga kita akan belajar pusaka nenek. Pelajaran 4 pusaka hawashi. Yang pelajaran kelima pusaka musyarrakah. Pelajaran yang keenam berhimpun dua cara mempusakai. Pelajaran yang ketujuh pusaka aqdariyah. Okey, jadi ada 7 pelajaran. 7 pelajaran untuk darjah 6. Kalau darjah 5 awak belajar bahagian pusaka tu semua. Kemudian kita akan masuk pelajaran yang pertama. Pelajaran 1 iaitu cerita tentang wasiat. Okey. Pernah dengar perkataan wasiat? Macam pernah dengar bila orang dah mati tu saya nak mewasiatkan. Bila sebut tentang wasiat ni apa sebenarnya. Okay, kita lihat pengenalan dahulu. Pengenalan wasiat, erti wasiat dari segi bahasa dan daripada segi syarak. Okey, masuk pengertian dulu. Apa makna wasiat? Okey. Wasiat dari segi bahasa berasal dari perkataan wasa. Okey, wasa. Wasiat asal perkataan wasa membawa maksud tiga perkataan, tiga maksud. Satu, memerintahkan. Yang kedua, menasihatkan. Dan yang ketiga, menjanjikan. Okey, ulang semula. Apa makna wasiat dari segi bahasa? Satu, memerintahkan. Dua, menasihatkan. Tiga, menjanjikan. Okey, kita lihat erti dari segi syarak pula. Syarak pula, wasiat bermaksud ikrar. Wasiat ni ikrar yang dibuat oleh seseorang pada masa hayatnya. Seorang tu masa hidup, dia berikrar ke atas hartanya dengan maksud untuk disempurnakan kebajikan yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas kematiannya. Jadi wasiat ni dibuat oleh orang yang ikrar, yang dibuat oleh orang yang hidup, yang ada harta, untuk diberikan kepada, disempurnakan selepas kematiannya. Okey, selepas kematiannya. Jadi diguna pakai wasiat selepas kematian orang yang berikrar tadi. Kalau masa dia hidup, taklah. Jadi masa dia sudah selepas kematiannya. Okey, jadi itu makna wasiat dari segi syarak. Kata kunci kat situ ikrar yang dibuat oleh seseorang. Seseorang tu berikrar bila semasa dia hiduplah, masa hayatnya, ke atas apa? Pada harta dia. Untuk apa? Supaya disempurnakan kebajikan yang dibenarkan menurut hukum syarak lepas dia mati. Okey, jadi ini wasiat. Dia buat masa dia hidup. Okey. Okey, kalau lihat dekat sini pada info, ada sedikit info. Orang yang berwasiat itu menyambungkan apa yang dimiliki semasa hidup kepada orang lain sesudah dia mati. Macam saya cakap tadi lah. Dia maksudnya ada satu perkara tu untuk diberikan kepada orang lain selepas kematiannya. Berpesan juga termasuk dalam wasiat seperti berpesan supaya membayarkan hutang. Okey, pesan pun termasuk dalam wasiat. Okey, contoh nanti seorang tu kata, kalau saya mati nanti bayarkan hutang saya. Itu dikira sebagai wasiat juga. Okey. Jadi ini erti wasiat. Yang seterusnya kita lihat dalil pelaksanaan hukum wasiat daripada ambil dalil Al-Quran dahulu dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Mafhumnya Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan kepada kamu apabila seorang kamu hampir mati, jika ia meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa, kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai satu kewajipan atas orang yang bertakwa. Okey, inilah dalil hukum pelaksanaan melaksanakan wasiat dalam Al-Quran. Satu lagi hadis pula.
Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, okey, yang bermaksud tidaklah benar bagi seorang Muslim yang masih bertahan hidup dan 2 malam sedangkan ia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya. Okey, itu dalil tentang pelaksanaan wasiat. Okey, kita masuk yang seterusnya. Apa hukum wasiat? Jadi kalau ditanya hukum wasiat, dia ada 5. Okay, 5. Kena ingat kat situ. 1 wajib, 2 sunat, 3 harus, 4 makruh, 5 haram. Okey, kalau ditanya ada berapa hukum wasiat? 5. Okey, yang pertama wajib, sunat, kemudian harus, makruh dan juga haram. Okey. Dan kita lihat bilakah wasiat itu dihukumkan wajib, bilakah dia jadi sunat, masa bila pula jadi makruh, dan masa pula bila jadi harus, dan akhir sekali bila pula wasiat itu dihukumkan sebagai haram. Okey, kita lihat kat yang pertama, wajib. Okey, kita ambil ringkasan dia. Ini kena ingat ringkasannya dulu. Okey, kita baca dulu ya. Wajib berwasiat untuk melaksanakan tuntutan syar'i. Sampai kat situ. Wajib berwasiat untuk melaksanakan tuntutan syar'i. Contohnya zakat dan haji. Kerana dia bimbang harta berkenaan akan habis jika tidak diwasiatkan. Begitu juga jika berkaitan dengan hutang dan wadi'ah, sekiranya pemilik sebenar tidak dikenali oleh orang lain. Okey, ringkas saja, simple. Wasiat yang wajib ni iaitu dia mewasiatkan supaya orang yang hidup ni, masa dia hidup dia wasiat kepada ni dia cakap yang wajib ialah untuk menunaikan tuntutan syar'i. Contoh kalau dia belum menunaikan haji. Katalah semasa hidup tu dia sakit, contoh ya. Kemudian dia cakap, okey, kalaulah saya ni mati dan belum sempat nak menunaikan haji, maka tolong tunaikan haji saya. Itu wasiat lah. Wasiat yang wajib. Ataupun dia ada hutang. Maka dia cakap, okey, kata sebelum meninggal, dia cakap saya ada hutang, tolong bayar hutang saya ni. Okey, jadi itu gunakan siapa punya harta? Si mati tadi lah. Maksudnya harta dia lah. Okay, jadi kena ingat itu ialah yang wajib. Hukum wasiat yang wajib. Berwasiat melaksanakan tuntutan syar'i. Ingat tuntutan syar'i. Perkara yang wajib yang dia kena melakukan. Okey, itu yang wajib. Yang kedua, wasiat yang sunat. Contoh kat sini, sebab sunat berwasiat untuk kaum kerabat yang memerlukan sedangkan mereka tidak berhak mendapat harta pusaka. Begitu juga berwasiat kepada orang miskin dan untuk tujuan kebajikan pada jalan Allah. Okey, perkara sunat. Maksudnya sunat berwasiat, contohnya lah. Si mati ni dia ada kenal, ada orang miskin. Dia cakap, kalau saya mati, kasihkan rumah yang saya ada tu pada si miskin, si fulan bin fulan. Jadi itu wasiat yang sunat. Dia membantu orang membantu orang miskin ataupun kaum kerabat yang tak berhak mendapat harta pusaka. Jadi dia kena diwasiat dululah. Orang tu kalau dia meninggal, orang tu kalau ikut faraid dia tak dapat, jadi dia boleh berwasiat dulu. Okey, kesian dia kasih kaum kerabat dia yang tak dapat harta tadi, yang tidak boleh menerima harta, dia berwasiat dahulu. Okey, itu sunat hukumnya. Okay, yang ketiga, harus. Hukum wasiat yang ketiga ialah harus berwasiat kepada sahabat handai atau orang kaya walaupun mereka bukan dari golongan yang berilmu dan beramal soleh. Contoh yang ketiga ni untuk para sahabat handai atau orang yang kaya. Maksudnya dia ada kawan. Contoh, dia ada kawan yang BFF lah. Jadi dia kata, okey, kalau aku mati ni nanti aku nak bagi dia 20,000 untuk kawan aku ni. Maka pewaris ni kena bagilah nanti bila dia mati nanti. Okey, jadi ini harus berwasiat kepada sahabat handai. Okey, yang sunat tadi kaum kerabat yang tidak berhak menerima pusaka, orang miskin ataupun tujuan kebajikan. Kalau yang harus pada sahabat handai
ataupun golongan kaya walaupun mereka bukan golongan yang berilmu atau beramal soleh. Yang keempat, makruh berwasiat bagi orang yang tak banyak harta dan mempunyai waris yang ramai serta memerlukan harta. Makruh ni berwasiat maksudnya kalau yang nak berwasiat tu dia hartanya tak banyak. Kemudian ahli waris ni ramai. Jadi makruh lah kalau dia nak berwasiat. Dia. Okey, itu untuk yang hukum makruh. Last sekali, haram. Haram berwasiat kepada perkara yang haram. Tak boleh kita berwasiat berpesan pada yang haram. Contohnya dia nak berwasiat supaya disembelihkan binatang ternakan di atas kuburnya. Contohnya ayah dia dah ni dia cakap kat anak dia, nanti kalau aku mati, tu lembu yang aku ada tu kau seekor, bila aku dalam kubur nanti dah dikuburkan, kau sembelih tak boleh. Itu perkara haram. Okey, jadi kalau yang haram tak boleh berwasiat pada benda yang haram. Okey, hukum wasiat tadi kita ulang semula tadi ada 5, wajib, sunat, harus, makruh, lagi satu haram. Okey, yang seterusnya termasuk sikit dia yang ni last, iaitu rukun wasiat. Rukun wasiat. Okey, rukun wasiat ada 4. Ni rukun. Tadi hukum. Jangan salah ni pula ya. Okey, tadi hukum 5. Ni rukun 4. Rukun wasiat ada 4. Yang pertama musi. Yang kedua musilah. Yang ketiga musibih. Yang keempat sirah. Okey, apa makna musi? Musi orang yang berwasiat. Siapa yang orang nak berwasiat dipanggil musi. Okey, musilah orang yang terima wasiat. Okey, orang yang menerima wasiat musilah. Yang ketiga musibih, barang ataupun harta yang diwasiatkan. Contoh duit, rumah, kereta. Itu barang dipanggil musibih yang diwasiatkan. Yang contohlah macam kita ambil yang hukum yang tadi, yang mana tadi, harus tadi tu kan, dia bagi pada kawan dia, dia ada kereta, dia cakap dengan warisnya, okey, ni kereta aku ni nanti kasih kat kawan aku. Okey, itu namanya harta yang diwasiatkan tadi musibih. Okey, dan yang keempat sirah, iaitu ucapan beri dan terima, ijab kabul. Bahasa mudahnya ijab kabul. Okey, kalau kita tengok bahasa Melayu, pewaris, maksudnya orang yang berwasiat, orang yang berwasiat. Nombor 2, yang menerima wasiat. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat, ijab kabul. Itu bahasa Melayu. Okey, tapi kena ingat juga yang Arabnya. Yang pertama, musi, orang yang berwasiat. Musilah, yang menerima wasiat. Musibih, barang atau harta yang diwasiatkan. Sirah, iaitu ijab kabul. Okey, jadi ini saja pelajaran kita hari ini berkaitan dengan wasiat. Yang pertama tadi kita belajar tentang pengertian dia dari segi bahasa, istilah. Kemudian yang kedua hukum, ada 5. Dan yang ketiga kita belajar rukun, ada 4. Okey, jadi kena ingat sebelum nanti kita akan sambunglah pelajaran yang seterusnya. Jadi kena ingatlah pelajaran hari ini 3 perkara tadi, pengertian, kemudian yang kedua hukum, dan yang ketiga rukun. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini semua. Assalamualaikum.